umat Islam di Kufah ni terkesan dengan Syiah. Oleh kerana Abu Hanifah kenal, semua orang yang kat Kufah ni dia tahu. Semua orang talibul ilmi, orang alim kat Kufah ni dia kenal. Kawan ni Syiah, kawan ni tak Syiah, kawan ni Syiah yang melampau, yang ni Syiah yang dia Syiah seorang-seorang dia tak jauh orang ni, dia tak kacau siapa. Jadi Abu Hanifah masa tu dia terlalu berhati-hati dalam menerima siapa-siapa kata ni Nabi kata, ni Nabi buat, ni Nabi kata, ni Nabi buat. Kan? Kalau jelas ni Nabi kata, Nabi buat, senang. Macam sahabat, dia tak main pening-pening, dia tahu Nabi buat, Nabi kata apa, Quran pun macam mana kan. Main tadi pun dia tanya sahabat, main zaman Abu Hanifah. Hak yang tu kata ni Nabi kata, ni Nabi buat, ni Nabi macam ni, ni Nabi macam ni, orang yang terpengaruh Syiah. Abu Hanifah pun fikir, betul ke ni Nabi kata? Betul ke ni Nabi buat? Jadi Abu Hanifah buat apa? Kalau dia rasa dia tak yakin hadis tu memang Nabi kata, tapi nak tahu hukum dia apa? Keadaan kehidupan sentiasa berjalan. Orang nak tahu hukum. Cari apa Nabi kata, tak ada. Kalau ada pun tak yakin kata ni Nabi kata, sebab orang Syiah bawa. Jadi terpaksa berfikir, berfikir menggunakan orang kata apa, kebijaksanaan tertentu yang ada pada dia, untuk mengeluarkan hukum berdasarkan ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang lain, untuk ditimbang tara, untuk orang kata apa, analisa peristiwa ni, keadaan ni, situasi berdasarkan situasi yang lain. Tak apalah Abu Hanifah ada kepakaran tu. Jadi orang-orang yang selepas ataupun anak-anak murid Abu Hanifah ni kebanyakannya taklid Imam Abu Hanifah, sebab dia pun tak ada kepakaran. Seolah-olah Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, dia meletakkan satu benchmark, satu garis panduan macam ni. Tapi berselerak lah. Cuma 2 orang anak murid dia dan beberapa orang je yang faham macam mana Abu Hanifah. Abu Hanifah tak pernah buat satu buku atau tulisan atau apa-apa kata ni kalau macam ni kena faham macam ni, kalau yang ni macam ni. Abu Hanifah tak pernah letak. Tapi mai anak-anak murid dia nilai, Abu Hanifah kalau macam ni dia buat macam ni. Jadi mereka faham daripada apa yang diamalkan oleh Abu Hanifah. Mereka nampak satu, kita bisa kata memberi satu, kalau istilah bahasa Inggeris dia presiden, nanti buat apa dalam bahasa Melayu? Garis panduan. Boleh kata garis panduan. Dia tak letak, dia tak abang ni ni, tapi dia buat berdasarkan apa yang Abu Hanifah keluarkan. Dia macam dia punya cara tu nampak macam tu. Jadi anak-anak murid dia yang meletakkan ini adalah kaedah Abu Hanifah. Tentang Imam Malik selepas tu, Imam Malik dia hidup di Madinah. Dia beberapa generasi dia sampai kepada sahabat. Baru beberapa tahun, tak sampai beberapa tahun lagi selepas hijrah pun. Imam Malik ni dia mati pun sebelum tahun 200 hijrah kan, Imam Malik. Jadi Imam Malik ni di Madinah pula. Kebanyakan hadis Imam Malik punya tak ada problem. Hadis banyak sebab semua dia dengar pada pak dia dengar pada tok dia. Tak ada masalah. Mereka tu kenal siapa dia yang dia dengar hadis. Aku dengar hadis ni, pak aku kata dengar pada tok aku. Macam tu. Lepas tu kadang-kadang dengar riwayat hadis an abihi an jaddihi, daripada bapaknya, daripada atuknya. Semua yang dengar pada Nabi. Tak ada masalah. Imam Malik tak ada masalah banyak. Jadi apa-apa saja masalah, dan Imam Malik juga orang yang alim, dan ramai orang-orang yang alim di Madinah pun nak tahu apa hukum, tengok kepada apa Nabi kata. Tak perlu ragu lah. Apa Nabi kata, senang. Dan tanya dekat tok mereka je lah. Kalau tok mereka ni hidup lagi, mereka ni tok mereka ni cerita pada pak mereka.
Dia boleh cerita macam mana cara faham. Maksudnya di Madinah ni dia punya usul-usul luar tak banyak masuk ni. Bahasa-bahasa luar pun tak banyak ni. Kalau macam Kufah ni, orang daripada Parsi mai, orang daripada kita kata apa, Tan orang kami Tan kan, negara Tan kan, daripada Asia Tengah mai situ, dia banyak campuran bahasa luar lah. Kalau di Madinah ni pertuturan bahasa Arab dia masih bahasa Arab, tak ada banyak campur. Jadi orang-orang di Madinah zaman Imam Malik pun masih menggunakan bahasa Arab. Jadi dia pun tak confuse. Bila dengar Nabi kata, dia pun boleh faham Nabi kata apa. Jadi Imam Malik memang cukup banyak dia direct kepada Al-Quran dan Hadis. Selepas zaman Imam Malik timbul dua kumpulan. Satu kumpulan Ahlul Fiqh, kumpulan fiqh, satu kumpulan hadis bertemu. Kumpulan fiqh dia banyak guna fiqh. Kumpulan hadis kita hadis lah. Nabi kata, orang kata dengan Nabi kata, mana betul Nabi kata. Timbul timbul ilah macam mana timbul ilah ni kan. Antara orang fiqh dengan orang hadis patutnya tak perlu timbul pun perselisihan atau pertemuan ni. Sebab apa? Sebab Imam Asy-Syafi'i dah selesai kan. Itu datang Imam Asy-Syafi'i yang ulama menggelar dia sebagai mujaddid. Kerana dia tengok tak ada masalah apa. Memang untuk dah ramai makin berapa ratus tahun dah. Selepas Nabi, tadi saya cerita sejarah kan, Nabi tak ada. Yang ada tinggal Al-Quran dengan hadis dia. Al-Quran dengan hadis yang ditinggal bahasa Arab. Orang pula mungkin bukan orang Arab dah. Yang kalau Arab ni dia tak faham dah gaya bahasa, kaedah dia, situasi dia, keadaan atau suasana masa diucapkan tu, sampai berurut, sampai bermusul, di mana nasib, di mana maksud. Ini diucapkan secara umum atau secara khusus. Ini diucapkan secara mutlak, adakah yang diikat dengan perkara lain. Itu menimbulkan kecelaruan bila main aman. Bagi orang-orang yang macam Madinah okey. Bagi orang-orang macam ni Kufah macam mana nak buat? Jadi tak sepatutnya timbul pertemuan. Imam Asy-Syafi'i dia menulis satu surat. Satu surat. Saya pun tadi duduk tengok lah. Dia tulis kepada kakak, nak sampai ni dia jumpa lah nama orang. Kalau buka klik-klik dia kena cari. Dia tulis satu surat. Apa nanti saya cari dia. Kalau kita cari lain dia tulis satu surat ataupun disebut Ar-Risalah. Surat Ar-Risalah yang dalam surat itu dia macam seolah-olah meletakkan satu kaedah asas untuk memahami bagaimana satu-satu hukum tu terbit keluar. Inilah satu buku yang saya rasa yang paling lama yang saya ada kat rumah, buku Risalah. Tapi buku tu buku baru lah, dicetak di komputer, maksudnya yang dikarang paling lama buku Risalah. Sebab saya tak beli buku Muwatta. Kalau ada buku Muwatta, buku tu dah paling lama sebab Imam Malik tulis. Saya cuma beli syarah Muwatta tiba. Tapi Muwatta lah, syarah dia mesti dia ada dia punya matan dia kan, hadis-hadis Muwatta tu. Tapi kalau Risalah saya tak. Jadi secara tak langsung muncullah sampai sekarang ni yang famous pun
empat mazhab, empat mazhab yang famous. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Empat mazhab yang famous. Walaupun banyak yang mazhab, sebab mereka dia meletakkan asas-asas untuk mengetahui hukum syarak ataupun disebut usul fiqh. Masing-masing imam mujtahid dia ada usul dia sendiri. Datang kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, dia meletakkan usul dia sendiri. Dia pun tulis satu buku juga. Dia ada usul dia sendiri. Jadi itulah sejarah usul fiqh. Sulfik kalau dia kata perbahasan besar dalam sulfik, dia ada 4 main apa point dia. Yang pertama dibahaskan tentang hukum. Jadi walilah al-hukum. Yang kedua adilatul ahkam. Adilatul ahkam itu apa? Dalil-dalil kepada hukum ni. Perbahasan pertama hukum. Perbahasan kedua dalil-dalil, sandaran-sandaran kepada hukum tu. Yang ketiga saya tanya untuk bahasa Arab, bahasa Melayu, atau saya boleh bahasa Melayu. Cuma tak ada dia bahasa Melayu dia apa. Turuk wa qawaid istinbatil ahkam. Turuk tu apa? Dia turut kepada tariq, jalan. Jalan. Wa qawaid dia turut kepada kaidah, maksudnya asas. Jalan ataupun cara ataupun asas istinbat hukum, mengeluarkan hukum-hukum. Ini hukum, ini dalil-dalil kepada hukum. Ini adalah cara ataupun asas untuk mengeluarkan hukum. Itu pembahasan yang ketiga. Bahasan keempat, dia masuk kepada al-ijtihad wa taqlid. Dia bahaskan siapa orang yang buat kerja ni. Jadi tengok balik dia macam patah belakang ni. Bahasan yang keempat adalah membahaskan siapakah orang-orang yang boleh melaksanakan proses mengeluarkan hukum berdasarkan dalil-dalil hukum untuk menentukan hukum. Ataupun orang tu bila dia tak boleh, dia kira kepada taklid. Kita semua taklid lah. Semua taklid. Kenapa anak kata kita semua taklid? Memang taklid lah. Kalau tak, saya ikut hadis sahih. Macam mana tahu hadis itu sahih? Taklid lah. Macam mana kita tahu hadis itu sahih? Yang Imam Bukhari kita sahih, kita taklid Imam Bukhari. Macam mana
guru kasih kita tak boleh gimana guru kasih. Bukan kita hanya faham apa dia ayat Quran tu. Okey. Nanti kita bahas. Itu perbahasan terakhir ni. Al-Ijtihad wa Taqlid. Ini yang 4 perbahasan usul fiqh. Dia tak lari dia 4 ni. Jadi kita nak masuk bahasa ini. Ini pecah-pecah daripada maksudnya nanti kita ada tengok. Maksudnya pecah sini lah. Dia pecah sini. Sampai tahap ni faham lah kan? Ada yang al-hukmu hukum. Hukum terbahagi kepada dua. Hukum terbahagi kepada dua. Pertama, dia bagi al-hukmu al-taklifi. Al-hukmu al-taklifi. Kalau kita dalam sebenarnya hukum taklifi. Taklifi. Yang keduanya al-hukmu al-wad'i. Hukum wad'i. Hukum wad'i. Siapa yang first time dengar dua istilah? Siapa pernah dengar? Sebahagian hukum dia ada taklifi, dia ada wad'i. Pernah dengar tak? Okey. Satu hukum taklifi, satu hukum wad'i. Dia hukum taklifi ni, dengan taklifi ni dia tanggungjawab lah. Kita kata tanggungjawab lah. Ditaklifkan Jadi pertanggungjawabkan. Hukum ni berkaitan dengan pertanggungjawaban. Sama ada minta buat ataupun minta tinggal, suruh, larang. Ini hukum taklifi. Dia berkaitan dengan suruh dan larang. Hukum wad'i dia bukan bincang tentang suruh atau larang. Hukum wad'i dia berkaitan dengan sebab, syarat, penghalang. Pada sebab ni timbul hukum ni. Pada sebab ni timbul hukum yang lain. Pada syarat-syarat ni timbul hukum ini. Kalau larangan-larangan ni, penghalang-penghalang ni, timbul hukum yang lain. Itu maksud hukum wad'i. Yang ni tak minta buat, timbul hukum wajib. Minta tinggal, timbul hukum haram. Faham? Apa beza ya? Hukum taklifi dengan hukum wad'i. Saya kata di awal ni, macam sufi ni dia serius, yang perlu orang yang ada kemampuan untuk memahami. Sebab dia bukan main pun banyak sufi ni. Tapi kalau hukum taklifi, hukum taklifi ni terbahagi kepada bawah. Terbahagi kepada bawah. Jumhur ulama kata terbahagi kepada 5.
Imam Abu Hanifah dia bagi kepada 7. Dia bagi kepada 7. Kita pergi yang dulu lah. Yang pertama yang apa? Al-Ijab wajib. Dia tulislah bahasa Melayu senang, wajib. Ataupun dalam bahasa Arab dia Al-Ijab. Yang kedua sunat. Ataupun dalam bahasa Arab dia sebut Al-Nadbu. Al-Nadbu. Senang. Kalau sebut sunat ataupun sunnah, dia merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis. Tapi kalau suntik dia banyak sebut Al-Nadbu ataupun Al-Istihbab. Dia guna perkataan ni. Sunat. Kita guna sunat juga. Senang orang lain faham. Yang ketiga, Al-Tahrim, haram. Yang keempat, mu'tah, al-karahah, makruh. Yang kelima, harus. Ni orang kata dalam ustaz ni haram wajib, makruh, haram. Tak ada benda ni. Memang tak ada benda yang ni lah. Hukum syarak ni ya. Tak ada apa lagi. Dia kata hukum syarak. Membahaskan hukum syarak. Dia kata hukum syarak apa hukum? Apa dia usah hukum? Hukum syarak ni ya. Kalau Hanifah ditambah dengan 2. Kakak penting dengan apa pergi 2. Dia ada beza. Fardu, ini fardu. Satu fardu, satu wajib. Beza fardu dan wajib. Fardu ni dia lebih tinggi pada wajib. Fardu ni suatu yang oleh kerana dalil yang qat'i. Macam contoh solat 5 waktu fardu. Solat witir wajib. Imam Abu Hanifah solat witir, solat rawatib wajib. Lepas tu dia pun tak tinggal solat witir dan solat rawatib. Solat wajib. Saya dulu satu bilik ada seorang student baru masuk dari China. Dia masuk duduk bilik. Kali tu dah lama dah berapa bulan. Jadi dia nak tanya lah, kata saya mula-mula tegan nak tanya. Tapi hari ni dia dah tak tegan dah, tak malu lah, tak kenal lah. Kita sebab tak main rutin. Pasal dia tengok saya tak ada dekat malam main rutin kan. Kata sunat. Wajib lah rutin ni. Nasib kita orang mengaji lah, kita senior sikit. Rutin lah, dia orang lupa hadapi kan. Kita kacau. Macam contoh dalam pengumuman kat masjid. Pada sekian sila berkumpul di masjid selepas sembahyang sunat rawatib kan. Dia pun balik. Siapa orang kumpul di masjid selepas sembahyang sunat rawatib? Bukan wajib. Itu beza wajibah fardu dengan wajib. Jadi dua tak boleh tegas. Yang ni kalau tegas dia jadi dosa besar lah. Satu lagi, apa yang ditambah adalah dari segi makruh ni. Makruh ni dia ada 2. Makruh yang dekat kepada haram. Dekat kepada haram. Makruh yang dekat kepada haram. Satu lagi makruh yang makruh yang kita satu lagi makruh yang dekat kepada haram. Walaupun disebut makruh, tapi dia tak boleh buat. Macam kita makruh boleh buat, tinggal dia dapat pahala. Tapi kalau makruh dia bagi al-karahah al-tahrim. Makruh yang kerana dalil katanya makruh tu dalil yang cukup kuat. Dia tunjuk. Dia tak buat tak payah penting-penting, kita ambil yang 5 ni ya. Saja nak bagi satu. Ya? Makruh tahrim itu contoh lah. Saya tak tahu betul ya.
Macam contoh, dia bagi contoh di sini. Bertunang, seorang lelaki dan wanita dah bertunang. Kita potong line, dipotong line. Kita punya tawaran lebih best, kan? Satu makhluk yang dekat pada haram. Kita dah booking dah, kita nak beli rumah tu dekat orang. Kita nak beli 180,000. Ada orang potong line, dia kata aku beli 240,000. Dia jual tu ada jual dia. Walaupun tak beli lagi, cuma ada agreement awal, perjanjian. Macam tadi lah tunang tu, booking. Tak boleh. Orang Islam dia buat macam tu. Tapi yang tu kita buat anu kan. Itu yang contoh makhluk yang dekat kepada haram. Sebab dalil yang menunjukkan tak boleh itu dalil yang qat'i. Dalil yang qat'i. Tapi kenapa dia tak jadi haram tu kan? Itu nanti ada lagi kita nanti pihak pun satu. Okey. Saya nak terang yang satu persatu juga. Saya nak beri abang dulu secara basic. Yang dulu lah, apa yang dikatakan hukum tadi? Apa yang dikatakan hukum wad'i? Pertama, sebab. Kedua, syarat. Ketiga, al-man'u, penghalang. Dia kata penghalang. Tak boleh kata terjemah jadi penghalang. Syarat dia senang, al-man'u, penghalang. Penghalang. Yang keempat, stop atau batal. Jadi batal ini stop atau batal. Pembahasan ini kita pergi pembahasan satu per satu. Saya tak pakai buku apa tentang tak ada buku apa. Cuma belajarkan apa yang ditulis ni. Boleh faham? Tapi satu persatu kan. Kita pergi wajib dulu. Kita bukan nak contoh yang hukum apa. Kita contoh macam hukum. Kita pergi wajib sunat haram ini. Tak lah bila habis kan. Ini baru hukum. Sebab dalam hukum ni tadi al-hukmu ni dia punya perbahasan dia tadi. Pertama al-hukum lah kan, yang kita bincang tadi yang terbagi pada dua kan, taklifi dengan wad'i. Silap. Yang kedua al-hakim, pembuat hukum. Siapa pembuat hukum? Allah. Maka ada dia satu perbahasan. Yang ketiga al-mahkum fi, perkara apa yang dihukumkan? Dihukumkan pada perkara apa? Maya, itu zina, puasa, judi, arak, talak,
Perkara-perkara ni hukum dia apa? Perkara apa yang dihukumkan itu? Dihukumkan pada perkara apa? Itu ada pembahasannya. Yang keempat, al-mahkum alaih. Ke atas siapa dihukumkan tu? Dia ada satu perbahasannya. Pertama, hukum. Kedua, siapa yang membuat hukum. Ketiga, hukum pada perkara apa? Keempat, hukum ke atas siapa? Dia ada perbahasannya satu persatu. Yang hari ni kita nak bincang ni, saya tak tahu tak boleh ambil malam ni juga lah. Adalah ansab kat sini. Ansab kat sini yang semua. Pasal malam ni hanya boleh bincang bab wajib saja. Yang ni ngerai ya. Dan kita tak masuk lagi dalam bab adilatul ahkam. Saya kata asalnya ni nak buat berapa kali? 12 kali. Saya tak boleh cerita terlalu detail lah. Itu yang basic-basic sajalah kalau macam tu. Tak payah cerita terlalu detail. Tapi tak syok pun. Boleh ke sambung kan? Boleh menyebabkan kan? Jadi kita nak bincang tentang wajib. Wajib al-wajib wajib boleh. Kalau tidak bahasa Melayu Rumi pun boleh dalam Rumi. Saya suka tulis dalam bahasa Arab ni. Wajib dia ada berbahagian kepada beberapa pembahagian. Ini kita ambil pembahagian yang pertama. Pembahagian yang pertama, wajib ni dari sudut waktu. Wajib dari sudut waktu. Waktu dikerjakan. Waktu dikerjakan. Macam mana nak tulis dalam bahasa Melayu? Ada bahasa Arab kan? Wajib bi'tibar waqt ada ini ya. Wajib dari sudut waktu. Waktu dilaksanakan. Dan bahagi kepada dua. Wajib, kewajipan tu, hukum wajib tu. Saya nak main terang apa maksud wajib. Mau faham ke maksud wajib apa kan? Ada yang tak faham maksud wajib apa? Maksud wajib apa? Mesti buat. Kalau tak buat, dosa. Itu kan wajib senang nak faham. Ini bahasa kita lah. Yang ni pula waktu dilaksanakan. Pertama, dia panggil mutlak. Yang kedua, muqayyad, terikat. Mutlak ni tak terikat, muqayyad ni terikat. Itu maksud mutlak muqayyad. Pernah dengar ada orang banyak ayat mutlak. Kenapa sebut ayat mutlak? Ayat air. Tak terikat ke apa-apa kan? Kalau air kopi, diterikat ke kopi. Air kopi. Tapi kalau sebut air saja, tak terikat ke apa-apa, sebut ayat mutlak. Maksud ayat mutlak maksud apa? Dia tak terikat ke apa-apa. Mutlak, muqayyad. Maksudnya wajib dia terikat dengan waktu, dengan wajibnya tak terikat dengan waktu. Itu perbahasannya. Macam mana contoh wajib tak terikat dengan waktu?
Contoh kita puasa bulan Ramadan. Lepas tu kita atas sebab-sebab atau uzur syar'i, contoh sakit ataupun bermusafir, kita buka puasa, wajib tak qada? Wajib qada. Tapi terikat tak dengan waktu bila kena wajib qada? Terikat. Bila-bila pun kita boleh qada. Tapi dia wajib. Faham? Contohnya ni apa? Orang yang kena bayar kafarah. Orang yang kena bayar kafarah, dia semua jadi bentuk denda untuk kafarah dia. Dia sumpah. Sumpah lah, sumpah palsu ni. Oi, tak tahu lah orang main sumpah palsu ni kan. Dia kena bayar kafarah. Kalau dia nak bertaubat, wajib. Bila? Tak terikat dengan waktu. Bila-bila dia buat pun boleh. Wajib yang membayar terikat dengan waktu. Banyak orang tak tahu. Puasa mesti bulan Ramadan. Solat Zuhur mesti dalam waktu Zuhur, terikat dengan waktu. Jadi sebab tu dia timbul. Kalau kita buat dalam waktu tu, dia panggil adaan kan. Kita pun banyak dulu adaan. Kalau kita lepas waktu tu, qadaan. Ada qada lah. Kalau kita kena ulang dah habis waktu, dia panggil i'adatan. Ada ulang balik. Yang kedua, wajib yang pembahagiannya ada waktu. Ini berdasarkan kadar. Berdasarkan kadar. Contohnya, ada yang terikat dengan kadar, ada yang tak terikat. Semua ini terbagi pada dua. Yang mutlak muqayyad, yang tak terikat dengan kadar, banyak orang yang terikat dengan kadar. Contoh zakat wajib, dia ada kadar dia 2.5 kan. Contoh macam kalau ada 40 ekor kambing, seekor kambing kan, kalau 80 ekor kambing itu pula. Katakanlah kita kena bayar, kita ada duit sekian, kadar dia adalah 2.5%. Kita bayar 2%. Aku dah buat lah. Dia tak dikira melaksanakan kewajipan lagi selagi dia tak. Sebab wajib terikat dengan kadar tu. Bila kita wajib, mesti dia kena ikut kadar tu. Macam tadi, mesti kena ikut waktu tu. Sebab wajib. Yang tak terikat lah. Yang ini kita selalu nak ni. Saya pun tak tahu nak kita beli dia kategori apa. Dalam bahasa Arab dia ada perkataan yang dia tak boleh terjemah. Pengkhususan kita kata pengkhususan. Tadi waktu ni kadar, yang ni pengkhususan. Dia terbagi pada dua orang. Pernah dengar semua orang belajar fardu ain dengan fardu kifayah. Dia fardu, tapi dia tak tentukan siapa kena buat. Tapi fardu, kalau ada bilangan yang cukup melaksanakan kefarduan tadi, okay? Ini tak ada bincang lah, semua faham lah. Fardu ain, yang kita sebut fardu ain ataupun kifayah. Fardu juga. Cuma saya nak bagi hilang salah faham kita tentang fardu kifayah. Selalu kita mendengar ustaz-ustaz dia bagi takrifan fardu kifayah ni apa?
Orang buat, orang ni tak payah. Itu satu takrifan yang salah, amat salah. Ha? Kenapa kata salah, amat salah? Seorang buat, orang ni tak payah. Sebab daripada perkataan kifayah. Kifayah ni bahasa Arab. Kifayah ni urut je. Kata akal daripada perkataan kafar. Kafar bukan kelas pada mainan. Kafar yakfi kifayatan, maksudnya cukup. Cukup. Satu kadar yang cukup ataupun memadai. Maksud apa bagi kifayah? Ada satu kumpulan yang cukup melaksanakan kefarduan tu, baru terangkat kefarduan. Contoh kalau mandi dan jenazah seorang pun dah cukup. Habis yang cukup urus jenazah pun kalau seorang dah buat, boleh betul urus jenazah, cukup lah. Kita ambil contoh apa? Selalu dia jadi perbahasan soal dakwah. Dakwah ni hukum dia apa? Fardu ain ke fardu kifayah? Kalau ambil fardu ain, semua kena buat. Kalau ambil fardu kifayah, fardu kifayah kita kata satu kelompok, satu kumpulan yang cukup melaksanakan perkara itu baru mengangkat. Sekarang cukup tak orang buat dakwah? Cukup? Tak cukup. Jadi kita kena buat untuk melepaskan diri kita. Ya Allah, aku dah buat lah. Aku ada juga contribution, sumbangan. Buat tak cukup? Dia kata, wah ada orang buat dah, aku lepas. Mana? Kalau hukum dia fardu kifayah pun tak cukup ni. Kalau dalam satu-satu tempat perlu ada semua pakar rujuk, alim, mujtahid yang faham suasana tempat dia, bahasa percakapan kau dia, zaman ataupun waktu yang dia hidup tu, untuk mengeluarkan hukum. Alim, mujtahid yang ada di satu-satu tempat, di satu-satu masa, satu-satu zaman, yang mengetahui dan memahami keadaan zaman itu, kena ada. Alim, mujtahid ni adalah hukum dia fardu kifayah. Jadi tak semua orang kena jadi alim, mujtahid. Semua orang kena jadi mujtahid ke apa? Itu satu benda yang tak mustahil berlaku. Mustahil berlaku. Jadi kan ni cukup dah alim mustahil? Tak cukup. Banyak orang dan umat kat Malaysia ni macam tercara-cara alim mustahil. Jadi kita tahu masyarakat kita ni selagi mana tak cukup alim mustahil ataupun da'i sekali, kita kena berusaha lah untuk melahirkan alim mustahil. Jadi yang pakcik-pakcik yang kat sini ada anak-anak yang ada potensi untuk menjadi alim mustahil, dorong ataupun dorongkan mereka untuk pergi ke bidang jadi alim mustahil. Sebab tak cukup. Macam doktor, kita kata fardu kifayah, memang tak cukup. Kalau ada sejuta orang, seorang yang doktor, cukup tak? Kalau kita pakai takrifan tadi, seorang buat, orang tak payah, betul tak? Tak tahu. Itu fardu kifayah. Okey? Ini cerita tentang wajib. Ya. Wajib tu kalau dia betul tak dia. Untuk tanpa saksikan. Tak enak. Contoh saya daripada yang tak bisa kalau Wajib tapi tak terikat. macam tadi zakat terikat. Nafkah. Ya. Macam nafkah suami kepada isteri
wajib. Tapi ada kadar dia tak tingkat kadar, tengok keadaan ataupun tempat tu. Ada lagi soalan? Macam mana kita nak tahu satu-satu ayat itu membawa maksud wajib? Ini kalau lebih detail lah. Kita kalau tak lebih detail pun boleh terbaik sunat tak? Kita tak syok pun. Cuma saya tak ada soalan ni. Macam mana kita nak tahu kata itu wajib? Ayat suruhan, tapi wajib ke tak wajib? Saya bagi cara ringkas lah. Contoh, Nabi suruh puasa hari Ashura. Nabi suruh keluar. Kita kena bahkan keluar pula hadis yang lain pula. Kalau aku hidup lagi ke depan, aku akan 9. Macam mana kita kata itu sunat? Macam mana ulama nak mengklasifikasikan yang ini wajib dan sunat? Secara paling mudah saya nak beritahu, tak payah detail. Ulama jumhurnya, dia ada beza khilaf. Secara jumhurnya, bagi usul fiqh ni dia ada kitab yang lagi advance, yang pendetilan dia. Semua ayat yang menunjukkan ayat wajib, kita kena tahu Arab kan, bila dia kata ayat wajib, yang amal ke, yang mudarat yang dalam. Orang Arab faham tengok ayat ni, ayat suruhan ke ayat apa? Kalau ayat tu ayat yang berbentuk suruhan, dipahami adalah itu perintah atau suruhan. Hukum asal adalah wajib, kecuali ada petunjuk ataupun dalil ataupun qarinah yang lain yang kuat yang mengeluarkan perintah wajib kepada dia tak wajib, baru dia jadi hukum sunat. Macam mana? Macam mana ulama tahu? Contoh macam ni, sembahyang witir. Kenapa Abu Hanifah kata wajib ni kan? Kalau tengok dalil-dalil yang menunjukkan suruh solat witir tu memang dalil yang kuat, dalil yang cukup kuat yang witir ni. Sebab tu Nabi dalam musafir pun Nabi tak tinggal solat witir. Kalau solat sunat Nabi tak tinggal walaupun dalam musafir. Solat sunat witir dengan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Tengok dengan Nabi suruh, Nabi ancam pula, ada hadis yang Sahih Muslim, Nabi ancam pula orang yang tinggal solat witir. Sampai dalam musafir pun Nabi tak tinggal. Nampak macam wajib lah. Wajib lah. Betul tak Abu Hanifah kata wajib? Bukan ikut hawa nafsu pandai-pandai. Ya apa Abu Hanifah kata wajib. Ulama bukan ikut hawa nafsu, kita kena faham. Bila kita belajar fiqh, kita akan nampak semua ulama tak ikut hawa nafsu. Tinggal kita je yang mengikut ni ikut hawa nafsu, tak ikut hawa nafsu. Tapi yang ada ikut ni ikut hawa nafsu, dia kira dia nak ikut juga. Kalau kita ada kemampuan menilai, kita sifah pada ada orang yang ada kemampuan menilai, dia tak ada lah taklid buta kan. Contoh macam tadi Abu Hanifah kata. Sebab itu kalau ada orang taklid Abu Hanifah, kita tak boleh marah lah. Dia bukan taklid benda yang kata apa bodoh-bodoh gitu ya. Ulama lain guru kata kenapa sunat solat witir? Hadis Arabi
dengan hadis Arabi. Orang Arab Badui main kepada Nabi, ya Rasulullah, Islam tu apa? Nabi kata mengucapkan kalimah syahadah, solat 5 waktu, puasa Ramadan, pergi zakat, haji. Dia kata kepada Nabi, aku akan buat yang ni, aku tak tambah sikit pun, aku tak kurang sikit pun. Nak dengar lah dia. Lepas tu dia balik. Nabi kata apa? Qad aflaha in sadaq. Dia akan berjaya masuk syurga kalau dia benar. Jadi solat 5 waktu je lah wajib. Dia tak tambah, tak kurang. Kalau kata Nabi tahu orang tak boleh witir, Nabi tak tahu Ada hadis-hadis yang banyak menunjukkan dunia Islam adalah khams. Islam itu bina atas 5 perkara. Solat 5 waktu, dia sebut 5 waktu yang tak pasti. Jadi benda-benda yang alamat-alamat petunjuk-petunjuk yang kuat menunjukkan dia bukan wajib, dia jadilah sunat. Itu yang ulama kata, aku kata ulama very professional lah. Kata saya tak boleh tiap juga lah. Ajar istilah ulama yang profesional. Ulama profesional lah. Profesional tu apa? Satu bidang yang dia boleh buat. Orang boleh buat. Ingat senang lah nak tentukan macam mana dia nak tengok semua. Dari daripada Quran dan hadis-hadis. Cuma dari punya banyak-banyak. Okay. Ini perbahasan tentang wajib. Kita ada waktu lagi kan? Kau dengar saya yang cakap dulu je tu. Kita pergi kepada sunat. Sunat. Tadi yang basic-basic je lah. Sunat ni tak payah perbahasan. Kalau ada apa? Ya. Sunat ni ada orang guna perkataan sunnah. Sunnah. Ada guna perkataan sunnah ni pun itu yang jadi. Nanti kita akan masuk dalam adilatul ahkam, bincang tentang Al-Quran sunnah. Tapi kat Malaysia banyak orang keliru antara sunnah dengan sunnah Nabi dengan sunnah yang lawan kepada wajib ni. Sebab bukan semua yang hadis atau sunnah tu hukum dia sunat. Ada yang sunnah tu hukum dia wajib. Macam Nabi sembahyang 5 waktu, hukum dia wajib. Sunnah sunat hukum. Orang keliru. Sunnah Nabi lambat kan? Bukan sunnah Nabi semua lambat. Ada sunnah Nabi yang haram kan? Apa dia? Kahwin lebih berempat, sunnah juga kan? Ada perbahasannya ha? Jadi dia ada istilah lain, An-nafilah. An-nafilah, ada kataan mustahab, ada perkataan tatawwu', salat tatawwu', ataupun disebut fadilah. Benda-benda yang menunjukkan ada kelebihan lah. Dan kalau ada pembahagian, sunat ni dia bukan satu level. Kalau nak pilih mungkin sunat ni dia tak sama level. Dia ada panggil, yang pertama dia, kita akan dengar sunat muakkad ataupun sunnah muakkadah. Dalam Arab bila ada sunnah mesti kena muakkadah. Dia tak boleh sunnah sebab dia daftar berhutang, mesti dia kena muakkadah, sifat usul. Tidak jadi bahasa Melayu sunat muakkad. Saya nak bagi satu contoh. Kita tahu tapi kadang-kadang kita terletak rendah. Macam orang kata kahwin dulu apa? Sunnah Nabi kahwin. Itu Nabi buat, kerana kita buat, jadilah kita ikut Nabi buat. Sunnah lah, itu maksud tu. Tapi hukum apa? Kahwin
Sunat ke? Ada yang wajib kahwin. Kalau dah dia mampu dan kalau dia tak kahwin, dia buat benda haram, wajib kahwin. Ada yang hukum dia haram kahwin. Ada yang hukum dia harus kahwin. Harus ya. Kahwin tak apa. Dia tak. Ada yang sunat kahwin. Ada yang makruh kahwin. Hukum beza lah. Walaupun Nabi buat dan Nabi suruh kahwin. Pada penentuan hukum kita masuk dalam fawaid dia. Macam selalu orang kata, ni muslimah mana? Ni nak cerita pasal hukum. Kahwin lebih pada satu. Hukum dia apa? Sunnah Nabi lah. Memanglah Nabi lebih pada satu. Kalau Nabi buat, kita buat, itu dia ada perbahasannya. Tapi adakah kahwin lebih pada satu itu sunat hukum dia? Ada yang wajib, ada yang haram. Macam mana kahwin seorang, hukum dia ada 5. Kahwin lebih pada seorang, hukum dia ada 5. Ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang harus. Ni hukum rata lah. Kahwin poligami ke, monogami ke, apa ke, semua sunat. Mana boleh hukum? Hukum rata lah. Semua pakai nak jadi mustahil. Syok. Dia ada 5 hukum juga. Memanglah Nabi buat dan Nabi suruh kahwin. Seorang ke, 2 orang ke, 3 orang ke, 4 orang ke, hukumnya berbeza setiap orang. Jadi macam tu juga sunat akad. Contoh sunat akad. Contoh sunat akad selalunya akan dibagi. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i di Malaysia ni, famousnya disebut solat hari raya, 2 hari raya, sunat akad. Sunatnya dituntut sangat-sangat. Contohnya apa lagi? Azan. Azan sunat yang dituntut sangat-sangat. Tapi saya lebih cenderung kategori sunat muakkad ni, saya lebih cenderung menyebut dia dah nak masuk jadi fardu ataupun dia bagi fardu kifayah. Saya lebih cenderung itulah fardu kifayah. Contoh, memanglah sembahyang raya sunat muakkad, tak buat pun tak besar. Bayang dalam Malaysia ni tak ada siapa pun sembahyang raya pada hari raya. Dia mencacatkan syiar Islam. Bayangkan dalam Malaysia ni tak ada tempat pun azan. Sunat dia tak apa, tak azan tu. Dia mencacatkan. Mana ke negara tak kena azan? Something wrong tu. Walaupun hukum dia sunat. Jadi sunat yang bentuk sunat muakkad tu, saya cenderung kepada fardu kifayah. Itu kalau orang tanya saya, apa hukum sembahyang raya fardu kifayah? Walaupun ada ulama kata fardu ain sembahyang raya ni. Nanti kita akan bincanglah dalam dia punya bahasannya. Tapi nak cerita yang sunat muakkad ni, kalau ditinggalkan secara jumlah, secara keseluruhan, semua orang tinggal sunat bentuk sunat muakkad, dia merosakkan agama, hilang dia punya. Walaupun dia bukan rukun Islam untuk yang untuk lamunan. Dia bukan rukun, tapi dia boleh rosak lamunan tu. Walaupun dia tak untung, tapi orang tengok pun murahan. Dan dia ada sunatnya yang biasa-biasa lah. Jadi dalam bab sunat ni, saya nak ringkaskan dalam keadaan tadi. Sunat yang dikatakan sunat muakkad. Kalau saya cenderung sunat muakkad ni dia boleh pergi kepada fardu kifayah. Fardu kifayah. Ulama yang meletakkan itu sunat, kan tadi ada perbezaan tadi. Dia hukum asal fardu. Jika ada dalil yang kuat, baru dia menurunkan martabat daripada fardu dan wajib kepada sunat. Tapi saya nampak macam sembahyang raya,
macam azan, macam apa lagi? Contoh, dia tak cukup kuat untuk turunkan dia kepada sunat. Tak cukup kuat untuk menurunkan dia kepada sunat. Walaupun ulama turun dia jadi sunat muakkad, tapi kalau yang kata sunat muakkad ada kata fardu kifayah senang. Walaupun mungkin ada kategori yang sunat muakkad. Macam contoh kita kata solat sunat sebelum subuh, bolehlah solat, bolehlah kata muakkad. Sebab dia tak mencacat kan, tak mencacat kan. Tapi yang macam bentuk syiar, tanda-tanda simbol-simbol Islam macam tadi ni, dia cacat lah. Raya di syiar. Sebab itulah Nabi raya dibuat di Padang kan? Syiar simbol. Ya. Ada dalam dengan ini. Okay. Ya. Akan berdosa satu qaryah tu. Kalau kata hukum dia fardu kifayah, dosa. Tapi kita tak ada sunat kan? Kita tak sunat azan tu. Kita hanya pilih pun kita berdosa. Maksudnya orang ada kecenderungan ke sunat muakkad tu macam fardu kifayah. Kita macam pergi satu tempat, macam ni kita nak tahu tempat tu ada orang Islam. Bila macam saya ada azan ada masjid, ada sebab tu azan dan masjid tak ada di Mekah. Masa Nabi ada di Mekah 3 Melaka, mana ada masjid, mana ada azan. Sampai Kuba kan, first dia buat masjid Kuba. Dalam perjalanan pada Kuba hari Jumaat nak pergi ke Madinah, tak sampai Madinah Kuba perintah sembahyang Jumaat. Awal orang kata sangat-sangat terkawal yang tunggu Nabi nak buat. Nabi kena buat itu masjid, itu sembahyang Jumaat sampai kat Madinah buat masjid. Betul syarat pula macam nak bagi orang bayang yang ada azan. Maksudnya nak menandakan bahawa di Madinah sekarang telah wujud komuniti ataupun masyarakat Muslim. Sebab di Madinah, di Mekah, Nabi hanya membina individu Muslim, belum ada lagi masyarakat Muslim. Dia kalau saya di Yaman ni yang terkenal sekarang di utara Yaman, kebanyakannya orang mengikut Imam Ash-Shawkani. Kita ada Mekah Ash-Shawkani. Imam Ash-Shawkani, kami dulu banyak ikut Ash-Shawkani yang kena banyak antara takdir wajib tak. Ash-Shawkani berada mustahil. Dia tak ikut mana-mana langsung. Usul pun dia ada usul sendiri. Dia ada kitab usul dia sendiri. Itu dia mustahil. Sebab dia ada usul sendiri. Dari segi usul pun dia tak taklid. Dari usul sendiri pun dia dah istihad dah. Imam Ash-Shawkani ni azan wajib terus ikut sunat azan. Sebab itu kat sana kata ni kita nak sembahyang pukul 10 ni main isyak, pukul 10 tu azan, bukan qomat saja. Pukul 10 tu azan. Macam mana pun kena azan, lambat ke apa kan. Siapa yang lambat tu azan tak qomat tak boleh kan. Sebab dah azan tu wajib. Ada soalan lagi? Kita masuk. Ya. Sebab dia ada dalil dia, dalil dia yang menunjukkan kunut itu sunat muakkad. Perbahasan tentang dalil lah kan dia. Di bagi dia dalil itu menunjukkan kunut itu sunat muakkad.
Dia rukun ni apa? Rukun ni kalau tak ada satu saja tak sah. Tak sah je. Wajib. Kalau tak buat dosa, tak sah. Dia rukun. Ada ni tanya apa? Tapi kepada Arab dia macam ni juga. Bila Arab ni makhluk, semua larangan ataupun ada bentuk-bentuk atau ada ancaman tak? Larangan yang disertai dengan ancaman. Macam ayat Quran jelas, hurrimat alaikum, diharamkan atas kamu, jelas. Macam ayat tak sebut haram, cuma Allah sebut fajtanibu, jauhilah. Ini amal kan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijs min amali syaitan fajtanibu. Kan? Macam contoh ayat walladzina yarmuna al-muhsanat minal mu'minat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berzina lah kan, berqazaf, kemudian dia tak bawa 4 orang saksi, fajlidu thamanina jaldah, maka hendaklah disebat 80 kali. Tak sebut haram pun, tapi tuduh kena sebat 80 kali. Kamu faham kata tak boleh kan? Kalau tidak, kenapa nak kena sebat 80 kali? Jadi petunjuk-petunjuk yang macam ni, ataupun sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman wa zalim innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya dia seolah-olah dia makan dan pokoknya api apa? Api neraka. Tak kata haram kat situ, tapi Allah sampai kata siapa makan harta anak yatim secara zalim macam dia makan api neraka, haram lah. Semua dalil yang macam tu corak dia. Hukum asal adalah haram, tak boleh buat. Sehingga ada dalil lain ataupun tunjuk lain ataupun qarinah yang menurunkan darjat dia daripada haram kepada makruh. Yang menurunkan darjat dia daripada haram kepada makruh. Haram ni bila kata haram, kalau nak berbahagian tu, saya tak tahu nak guna istilah Melayu lah. Sebab saya tak pernah banyak usul fiqh dalam bahasa Melayu. Jadi bila sikit kan sekolah kerajaan tu boleh Islam kan, mana banyak usul fiqh dalam bahasa Arab lah. Bahasa Melayu macam mana kan, tiba-tiba mula didedarkan usul fiqh ni di negara Arab dalam bahasa Arab. Jadi bila balik Malaysia, nak buka hak yang bahasa Arab kepada bahasa Melayu, usul fiqh bahasa Melayu je tak pernah ada. Susah. Sebab tu biasa orang yang memang daripada awal dia guna term bahasa Inggeris, lepas tu dia pergi belajar kat negara-negara dia guna bahasa Inggeris, dia balik Malaysia nak tetap tak boleh lah. Itulah dilema yang saya alami kan. Tak boleh nak tukar, tak pergi, tak cari perkataan, tak jumpa. Macam ni kita kata, pembahagian haram. Haram li zatih, haram li ghairih. Tak terjemah apa? Haram li zatih itu maksud dia tu sendiri diharamkan. Macam contoh zina. Zina tu sendiri diharamkan. Allah tu yang haram. Judi tu yang haram. Satu lagi dia panggil haram li ghairih.
yang kerana yang lain. Mana nak terima? Bagi contoh kan, guna perkataan haram di ghairillah, haram bagi berdua. Satu lidatihi lighairihi. Kalau banyak usalah hadis kita jumpa hadis apa? Hasan lighairi, hasan lidati, sahih lidati, sahih lighairi. Itulah boleh terima. Saya tak tahu kalau apa dia terima. Saya nasib nak terima lah perkataan ni. Lighairi lidati. Tak baik. Jadi dalam haram pun ada lidati dengan lighairi. Lighairi contoh apa? Contohnya kita berjual beli waktu hari Jumaat, orang dah azan, orang keluar. Jual beli haram tak? Jual beli harus. Boleh jual beli. Kenapa dia haram? Bukan kerana jual beli itu haram, kerana dia berjual beli di waktu yang haram. Itu sebab dia haram. Diri dia sendiri tak haram. Macam tadi judi dia tadi haram. Ataupun contoh biasanya ulama akan bagi contoh apa, baik al-minah. Tapi kita di Malaysia kebanyakan bank-bank kita, sebab dia pakai mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengharuskan baik minah. Contoh bank minah tak kaki kan, minah ni dia ada barang yang andai kan, beli barang tu sebab kita nak pinjam duit kan. Apa tak payah contoh tu tak best. Contoh yang lagi apa? Kita curi baju, kita guna untuk semayang. Semayang tu boleh semayang, tapi kita semayang pakai baju curi, haram. Kerana sembahyang pakai baju curi tu jadi haram. Bukan sembahyang tu haram. Macam contoh puasa hari raya, bukan puasa tu haram, puasa di hari raya yang haram. Contohnya lagi berkahwin dengan niat nak menzalimi wanita tersebut. Maknanya ada kahwin itu gantung. Bukan gantung, digantung tak tali ni. Kalau gantung dia memang haram lah kan. Kau tak beli ke dia? Dekat. Dia tergantung macam tu lah. Saja maknanya dia haram. Bukan nikah tu haram. Perbuatan tadi tu yang haram tu maksudnya haram dia ni. Kenapa? Perlu faham ni, dia ada indikasi dia. Sebab dia tidak ulama di sini pakai tali plastik emas. ya, emas pun haram. Emas tu tak haram, tapi kalau nanti pakai Laki pakai dia haram. Laki pakai dia haram. Dia kata haram dia ghairi kan. Emas tak haram, sutra tak haram lah. Kenapa dia penting dia ghairi dengan lidati? Kalau contoh kita solat pakai baju curi, contoh pakai baju curi, jadilah dia haram dia ghairi kan. Kalau lidati memang haram lah, tak payah bincang lah tu kan. Ni yang dia ghairi ni. Kita solat pakai baju curi, dia hilang lama di sini. Tak salah saya majoriti yang jumhurnya mengatakan, saya tak salah saya majoriti. Dan saya tak yakin itu perkataan majoriti ni. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, semua bentuk haram di ghairi ni, dia punya implikasi dia
dia hanya berdosa, tapi perbuatan dia sah. Solat dia sah, tapi dia berdosa. Kalau jual beli itu sah, tapi dia berdosa. Kahwin tu tadi sah, tapi dia berdosa. Ni kalau nak membahaskan orang hilang macam mana? Sebab usulnya dia tak tengok kepada niat, dia tengok kepada syarat. Cukup nak syarat dia beli semua, cukup, sah. Niat dia dengan Allah, dia tak niat, dia tak menjejaskan hukum. Tapi pandangan yang lain, antaranya Al-Hanabilah dan siapa ni mengatakan dia menjejaskan kalau kita buat benda tu juga dia jadi tak sah pun. Jual beli tadi tak sah, perkahwinan tadi tak sah, semayang tadi tak sah, semua tak sah. Sebab macam contoh seorang penjual anggur, dia banyak ladang anggur. Ada orang yang nak beli anggur kat dia. Ini dalam perbahasan ini lah. Macam saya buat contoh, ada orang nak beli anggur, dia tahu orang yang nak beli anggur adalah tukang buat arak, orang yang buat arak. Dia tahu memang dia beli anggur ni, dia nak buat arak, memang dia tahu. Dia jual juga, sah tak jual beli? Sah, kalau cukup syarat. Anggur tu dia punya, dia tu bagi duit, semua cukup syarat. Syarat jual beli pun cukup, tak ada benda yang tak betul yang berlaku. Sah jual beli tu, tapi dia berdosa. Sebab tak tengok pada niat. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tak sah, jual beli itu sendiri tak sah, boleh dibatalkan kalau bawa ke mahkamah memang kalah lah. Sebab niatnya tak betul. Dia perkara ni dia boleh pecah jadi banyak, jadi buruk. Ini usul. Kalau kita faham usul ni, dia boleh jadi pecah pada hukum yang lain. Tapi kita kena faham ni nanti dia implikasi yang itu yang menyebabkan dia boleh jadi buruk kepada buruk lagi. Ada kaitan dengan niat ke dengan apa-apa yang lain. Dia tu ni haram. Itu tak ada bincang, memang dia ni haram, buat haram lah. Tak sah lah. Contoh kita jual untuk ini hukum haram. Ni dia bagi ni jual beli itu sah. Dia sah, dia dapat sah semua. Tapi bila kata sah, kita tak masuk ni bab sah betul ni. Nanti kita masuk sah betul. Cerita sah betul pun dia ada punya ni kan. Dia beli tu sah, anda beritahu yang tu jurulah sah. Dia apa susah tu dia cerita kan. Tapi dia berdosa sebab dia tahu. Dia tahu itu dia. Kalau kita ni kadang mahkamah menjaga hukum, dia kata bunuh tanpa niat, kamu dihukum penjara asal bunuh tanpa niat. Jangan. Itu dalam kaedah fiqh, dia memang ada apa bunuh tanpa niat tu. Ya, dalam Quran disebut qatalan nas macam mana? Orang qatalan ta'ammidan, dia sengaja dan tak sengaja. Sengaja dan tak sengaja. Dia berdasarkan perbuatannya. Dia ambil pisau, dia pergi rotok orang. Pisau tu tajam. Takkan dia kata tak niat? Dia bukan sahaja bunuh. Tak tahu lah. Perbuatan dia tu menunjukkan dia sengaja. Hakim dah menilai cara dia buat tu menunjukkan dia sengaja ke tak sengaja, ataupun syibih amdin,
sengaja. Tapi dia bukan sengaja, dia hampir-hampir sengaja. Ketiga-tiga kategori itu ada hukumnya berlainan. Berlainan. Itu masuk dalam kaedah nikah, dia ada punya jahat-jahat. Saya nak bagi yang hadir malam ni faham, kita punya perbahasan adalah usul. Dan kita bagi contoh. Kita bukan ada contoh apa. Kalau kita buruk tak habis, habis buruk tak habis. Banyak kata ni. Jadi usul dah inilah dia punya asas dia. Dia tak punya satu kaedah. Haram ada di zati, ada di ghairi. Kalau di ghairi, apa implikasi dia? Jadi dalam nak menentukan yang mana ni, itu perbahasan faqih. Jadi semua yang faqih dia mesti ada usul. Dalam usul nanti kita akan masuk satu perbahasan yang bagi rukhsah dan azimah. Tengok ada perbahasan rukhsah dan azimah. Jadi kita sampai rukhsah dan azimah. Nak ambil rukhsah kan, nak ambil azimah. Okay, kita nak sambung ni biar habis 5 ni malam ni. Sebab cara makruh lah. Makruh ni tak panjang. Makruh ni tak panjang. Cuma kita faham makruh tadi dia bawah pada haram lah. Sebab tak cukup kuat ataupun ada benda lain yang menunjukkan dia ni tak sampai taraf tak boleh jadi haram. Dia hanya sekadar makruh. Okay, bila habis tentang makruh ni, saya tak akan pecah-pecah lagi lah tentang makruh ni. Kita ambil yang basic-basic je lah. Saya ingat kalau kata nak kata 12 kali kan, kata nanti ada masa ni, kalau ada kita nak kesempatan kita nak pergi, saya tak pasti nak estimate time. Takut lagi lerai lagi panjang kan. Tapi jadi nanti kalau ada lagi waktu, kita baru pergi lagi yang secara detailnya. Tapi saya nak bagi satu tambih peringatan tentang hukum. Hukum ni tadi saya kata ulama yang menetapkan setelah penelitian dia lah tadi kan, berdasarkan dalil ulama kan. Tapi kita kena faham benda-benda ni semua muncul kemudian zaman Rasulullah, zaman sahabat, mereka tak bincang haram, makruh, wajib, sunat. Tak ada perbincangan ni. Perbincangan ni apa dah? Boleh buat atau tak boleh buat? Nabi suruh buat, mereka tak tanya ni sunat ke Nabi? Tak tanya, mereka buat. Nabi larang buat, mereka tak tanya ni haram ke makruh Rasulullah. Tak ada mana riwayat pun. Nabi larang pun tinggal. Cuma baik ulama ni dia nak buat kategori ni sebab itulah supaya kita bukan zaman macam zaman sahabat tu, mereka memang berlumba-lumba nak buat kebaikan. Jadi ni kategori-kategori ni sebagai pemudah untuk kita lah, pemudah kita. Tapi sebagai kita orang yang warak, semua yang baik kita buat lah, semua yang tak baik kita tinggal lah kan. Di sahabat-sahabat Nabi bulan sunat, puasa sunat,
kita kalau tak ada kategori ni letih juga lah kan. Bukanlah semua orang di zaman lah ni sama level macam zaman Nabi tu. Tapi sebaik-baiknya kalau kita mampu semua yang Nabi suruh buat, kita buatlah. Cuma kita nak, ulama menetapkan itu sebab nak tahu implikasi dia, yang usul fiqh yang tujuan nak tahu implikasi dia. Kalau dia tak buat, macam mana? Kalau dia buat, macam mana? Berdosa kan tak berdosa? Nanti dia punya dia kalau yang berdosa ke tak berdosa, dia hanya dia dengan Allah, tak ada masalah. Yang lebih penting nak faham usul fiqh ni adalah yang muamalat, yang manusia dengan manusia, manusia dengan manusia. Sebab yang hukum berkaitan manusia dengan Allah tak ada masalah sangat. Bukan dia kata tak ada masalah sangat, maksudnya tak apa. Sebab Allah Maha menerima taubat, Allah Maha pengampun. Boleh bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Tapi yang berkaitan manusia dengan manusia, implikasi tadi tu kita perlu faham untuk kita nak letak macam mana. Qadhi terutamanya, hakim terutamanya, dia kena tahu usul fiqh ni dalam untuk menjatuhkan hukuman. Pasal tengok dia buat ni kategori mana, untuk meletakkan taraf mana hukum tu sesuai dengan apa yang dia letakkan tadi. Itu yang untuk dia ada punya pecahan-pecahan tadi. Okey, yang kelima kita katakan apa dia? Harus. Mubah bahasa Arab, harus bahasa Melayu. Beza. Dia berdasarkan kaedah, kaedah syarak ialah ini khilaf ulama, tapi kita ambil yang kita anggap kuatlah. Asal semua perkara adalah harus. Macam tadi asal semua suruhan adalah wajib. Ada apa yang membuatkan dia jadi sunat? Asal semua larangan haram. Asal semua perkara harus. Sehingga ada dalil yang mengharamkan dia, baru dia jadi haram. Itu senang untuk kita faham. Tapi dekat Malaysia pelik. Dia jadi kaedah bahawa semua benda haram kecuali ada cop halal. Sepatutnya semua benda harus kecuali ada cop haram. Jadi kecuali ada benda yang menunjukkan dia haram tu jadi haram, sebab semuanya harus. Tapi itulah kita dah jadi payah lah ni. Semua jadi haram. Jenuh kalau semua benda nak cek. Ada orang kata boleh cek sebelum kita makan, kita pergi tanya lah dia beli apa. Orang mereka takkan dia kata dia ada saya dan kawan kalau singgah makan mana dia pergi tanya. Baguslah dia konsen nak tanya kan, mi Cina ke Melayu kan, baguslah dia tanya. Tapi takkanlah dia nak pergi apa kalau dia ni. Ramai orang yang tahu kan. Satu, macamlah kalau mi tu Melayu buat, Melayu tu faham agama kan. Memanglah dia Melayu, macamlah dia Melayu faham agama. Contohnya lagi, kita pergi rumah orang, rumah kawan dia ajak lama tak jumpa dia, lama semua lah 5-6 tahun dah tak jumpa dia. Jumpa dia punya rumah lama tak jumpa. Tentang ni, hang beli ni, oi, dah lama tak jumpa, dia tanya orang jamu makan lah kan. Takkan lah tiap-tiap kali kita pergi rumah orang buat jamuan, open house lah, raya open house. Tapi tanya siapa, dia catering, mana orang yang catering tu, dia tanya jenuh lah. Dia tanya catering tu, takkan Islam letak sampai macam tu. Cuba fikir, kalau jenuh lah. Orang buat kursus kat mana-mana kan, kursus kat mana-mana lah. Dia pakai catering,
Pakistan tak makan puasa 5 hari. Kita pakai kaedah semuanya halal, sehingga kita memang ada keyakinan yang kuat, ada berita ataupun petunjuk yang kuat mengatakan ada benda haram, maklah haram. Kalau ada andaian duduk cek sampai yang teliti-teliti, tak kita klik dah sampai teratu, jadi tak logik kan? Jadi tak logik. Jadi memang jadi tak logik. Harus tadi ya, asalnya semua harus. Okay, dia ada pembahasan. Semua benda harus ni, kalau buat berlebih-lebihan, dia boleh jatuh makruh ataupun haram. Semua kita pernah dengar kan pembahasan ni. Contoh makan, minum, haruslah. Tapi kalau berlebih-lebih, membasih, mewah, jadi dia jadi haram. Dia jadi haram. Itu jelas. Tapi satu sudut lagi yang ni jarang saya dengar orang bahaskan. Contoh macam ni, suami dan isteri. Suami dan isteri kata apa, hubungan antara suami dan isteri, hubungan kelamin antara suami dan isteri harus hubungan kelamin antara suami dan isteri. Dia tak ditetapkan secara spesifik, sebulan berapa kali, seminggu berapa kali, berapa, tak ada spesifik. Harus. Tapi kalau meninggalkan secara dia jadi haram. Dia jadi haram. Tinggal itu hubungan dengan isteri ni, dia jadi haram. Lebih lagi nak jadi haram lagi, dia meninggalkan tu dengan niat tak buat hubungan dengan isteri, dia tak ada masalah sebab dia harus. Tapi tak buat langsung, dia jadi haram. Dia harus ni pun dia ada dia punya kadar dia lah. Jadi apa pun dia nampak, kita tengok Islam ni dia cukup teliti dalam orang kata apa yang kita faham, maqasid syariah ni, dia bahasan maqasid syariah lah. Dan memanglah hukum dia 5, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu hukum syariah. Tapi benda-benda ni semua kita kena kaitkan dengan maksud, tujuan syarak ni. Dia nak menjaga kemaslahatan manusia, ataupun dia panggil apa, jalbul maslahah wa darul mafsadah. Dia nak cari maslahah, nak menerapkan maslahah, cari maslahah, nak menolak kemudaratan. Itu dia punya spirit ataupun roh hukum syarak. Jadi setiap alim mujtahid, dia bukan sekadar nak letak satu hukum hanya berpandukan kepada dalil-dalil itu. Itu yang kita masuk adilatul ahkam, Al-Quran, Sunnah, ijma'. Kan? Bukan sekadar tu, hanya benda sudut dia kena tengok. Sebab tu saya tak berapa setuju semua orang kita hanya pegang Quran dan Sunnah, full stop. Mana boleh macam tu saja kefahaman. Tapi kalau dia dengan kefahaman hanya pegang Quran Sunnah tu adalah Quran dan Sunnah juga, kalau tengok secara keseluruhan, dia punya maksud dia apa? Adalah untuk mencari maslahah dan untuk menolak mafsadah daripada manusia. Jadi semua tu kena diraikan untuk meletakkan hukum. Memang hukum dia 5,
Tapi tak semestinya kepada semua individu hukum dia sama. Itu nanti masuk. Contoh, saya rasa saya pernah buat contoh kat sini. Abdullah bin Abbas pernah ada, dia duduk-duduk dengan kawan-kawan tabi'in dah, dia perlu mengaji dengan dia. Ada seorang main jumpa Abdullah bin Abbas. Dia main jumpa keadaan dia, Abdullah bin Abbas main tengoklah dengan muka dia, dengan keadaan dia. Dengan cara dia tanya, kalau seorang tu dia bunuh orang, adakah taubat dia diterima oleh Allah SWT? Abdullah bin Abbas jawab, tak diterima. Terkejut, dia tu pergi. Bukan kata dia terkejut, yang boleh ni terkejut. Tanya Abdullah bin Abbas, bukankah Allah kata Allah menerima taubat kecuali syirik? Kenapa dia tak terima? Allah bin Abbas kata, tengok dia tanya tadi, tengok muka dia. Dia macam nak dapat endorsement. Aku nak dibunuh orang ni, lepas tu kalau aku taubat, Allah terima lah taubat aku. Kalau kata terima, nanti dia pergi bunuh orang, lepas tu dia taubat. Nabi Abdullah bin Abbas kata Allah tak terima. Kalau macam hang, Allah tak terima. Tapi taklah dia buat macam tu kan. Tapi kalau cara dia main, tengok muka dia pun nampak muka orang nak hisap ni kan, kita kecap. Sebab tu kadang-kadang alim mustahid ni, dia dengan umur dia makin meningkat, dia punya pandangan dia makin berbeza-beza. Mungkin dia pun nampak satu macam cara dia punya pendekatan, cara dia cakap. Makin dia meningkat umur dia, makin dia matang. Wah, sebab tu Nabi bukan saja 40 tahun Allah nanti jadi Nabi. Buat masa 30 tahun Allah tak ada nanti Nabi. 25 atau 35, siapa tu 40 kan? Lepas tu lagi makin lama ni sepatutnya makin mematang kan, sebab makin banyak pengalaman kan. Kalau dia main dengan muka insaf, muka nak taubat, ya Allah kan? Dia pun main tanya dekat Allah bin Abbas, aku ni dah banyak bunuh orang, orang yang berdosa macam aku ni, kalau aku bertaubat Allah terima lah. Takkan dia tak terima? Dah pastilah Allah akan terima taubat orang yang hamba dia yang minta ampun. Sebab tu dalam meletakkan hukum ini dikena dia nak ingat, dia tak boleh ambil hukum yang tahu. Macam kahwin tadi lah saya kata, dia tak boleh hukum yang tahu. Dia dalam situasi yang berbeza, keadaan yang berbeza, suasana yang berbeza, zaman yang berbeza, berbeza hukum dia. Sebab itulah setiap tempat kena ada alim mustahid. Setiap zaman sehingga tak kiamat kena ada alim yang mustahid. Ini keperluan ni banyak terlepas pandang. Masyarakat kita terlepas pandang. Keperluan ni sampai bila-bila. Kalau kata itu yang menampakkan hukum syarak kita, hukum syariat kita relevan sampai hari kiamat, jadi mana saja. Kalau tidak cukuplah ulama mujtahid dah lengkap kitab mereka berjilid-jilid dah. Kita tengok kat kitabah. Ada masalah apa ya, buka kitab dah lah. Tengok mereka letak hukum apa. Tapi bukan itu suasana keadaan. Kita cuma berpandukan kitab mereka, kalangan mereka, metodologi yang mereka guna untuk kita adaptasi kaedah mereka. Sebab tu gunanya ilmu sufi untuk kita adaptasi kaedah-kaedah. Mereka dah buka lorong, dah tebas hutan lah. Dah tebas hutan, jadi kita lalu ikut garis panduan dia, kalau tepi kanan ke, depan ada gajah lalu ke, 80 km sejam ke, kita tinggal lalu. Mudahlah bagi kita sebenarnya. Itulah peranan ulama-ulama mustahid ni. Dia memberi cahaya, petunjuk kepada orang-orang awam yang ada. Jadi wallahualam, sekadar itulah. Mudah-mudahan ni lah sedikit pencerahan tentang sufi dan termasuk beberapa perbahasan yang awal di malam ni. Allah, untuk yang akan datang di kuliah ni, pengajian ni diletakkan hari Rabu pertama dan ketiga setiap bulan. Jadi hari Rabu yang pertama bulan November
adalah 2 November. Tapi yang kali seterusnya 16 November lah, saya tak tahu. Berapa boleh tak? Ha? 5. 25 boleh tak? 30 minggu kelima. Boleh. Boleh. Buka dia tu lah. Minggu 5. Lepas tu minggu depan pula Itu boleh. Mungkin tak salah. Jadi sekali lagi dulu, mungkin tak ada soalan apa lagi lah. Kan ada? Bismillah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu